Okey, ini adalah soalan esei 2. Berdasarkan raja. Okey, nanti kita akan sediakan raja. Soalan dia minta bezakan. Kalau katakan kita nak bezakan, okey, ataupun anda nampak soalan yang bandingkan, pastikan nanti huraian kamu ada perkataan ini, iaitu manakala. Ataupun anda guna tetapi pun boleh. Okey, janji kita boleh bandingkan. Dan yang kita nak bezakan adalah antara fungsi pelaburan autonomi dan lagi satu fungsi pelaburan terarah. Okey, ada dua konsep yang berlainan dekat sini. Okey, tadi dia sudah kata raja kan? Memang nanti kita perlu sediakan raja. Okey, dan selain daripada raja, Miss nak tanya, kita juga boleh bezakan dari aspek apa ya? Definisi. Yes, anda kena bagi saya definisi. Definisi itu sebenarnya merujuk kepada maksud. Kalau tak bagi maksud, macam mana anda boleh faham apa itu fungsi pelaburan autonomi? Apa itu fungsi pelaburan terarah? Okey, jadi selain daripada raja, kita juga sediakan definisi lah. Okey, sekarang sebelum kita sediakan raja itu, saya nak tengok dari segi definisi dulu ya. Okey, kita tengok dari segi definisi. Jadi yang ini adalah berkaitan dengan pelaburan autonomi kan? So sekarang Miss nak tanya, apakah definisi bagi pelaburan autonomi? Okey, Pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. yes, good. Okey, itu je yang saya nak. Pelaburan yang tidak dipengaruhi, okey, oleh tingkat pendapatan negara. Okey, tidak dipengaruhi oleh Y. Okey, selain daripada pelaburan autonomi, dia juga tanya pasal pelaburan terarah. Juga sama, anda kena bagi tahu saya, apakah definisi bagi pelaburan terarah? Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tanya, bagi pelaburan terarah ini, dia sebenarnya juga ada satu nama. Apakah nama dia? Pelaburan terangsang. Yes, good. Terangsang. Ingat dia ada dua nama ya, tetapi sebenarnya membawa maksud yang sama sahaja. Jadi sekarang ni saya tanya, apakah definisi bagi pelaburan terarah ataupun terangsang ini? Pelaburan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Kuat sikit, sekali lagi. Pelaburan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Okay, good. Itulah dia. Okay. Dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara ya. Okey, jadi sekarang anda boleh nampak satu tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Satu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Okey, sekarang yang ini saya nak spesifik sikit. Kalau katakan dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, dia sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Boleh bagi beberapa contoh yang berkaitan dengan faktor yang boleh mempengaruhi pelaburan autonomi. Kadar bunga. Okey, good. Kadar bunga. Itu salah satu. Okey, faktor dia sahaja. Okey, kita tengok beberapa lagi. Kemajuan teknologi. Okey, kita ada kemajuan teknologi ataupun perkembangan teknologi pun sama punya berkaitan dengan teknologi. Okey, dan ada banyak lagi. Nanti you tengoklah apakah faktor-faktor dia. Ini hanya beberapa contoh yang Miss bagi sahaja. Jadi sekarang kita tengok semula soalan dia. Kan tadi saya kata soalan dia minta apa? Bezakan. Dan jawapan anda kena ada perkataan ini manakala. Jadi sekarang aspek pertama yang kita bincang adalah berkaitan dengan definisi kan? Okey. Masa anda tulis esei itu, anda pun tulis. Definisi bagi pelaburan autonomi adalah pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Seperti apa? Bagi satu ke dua contoh. Lepas itu, tulis manakala. Okey. Bagi pelaburan terarah pula, definisi dia adalah apa? So, itulah cara kita nak jawab bagi soalan yang ada perkataan bezakan ataupun bandingkan. Okey, itulah cara dia. Jadi sekarang kita telah selesai bincang pasal definisi dan berdasarkan definisi yang sedia ada itu,
nanti kita akan sediakan raja. Okey. Untuk raja dia, ini berkaitan dengan raja ya. Okey, saya akan sediakan dua raja yang berlainan. Sediakan faksi XY dulu. Okey, dan tunjukkan yang ini, labelkan. Ini adalah pelaburan apa yang kita nak kaji. Autonomi. Yang ini pula adalah pelaburan terarah. Okey, pastikan anda ada tulis yang ini ya. Kalau tidak labelkan, walaupun anda dapat sediakan raja yang tepat, tapi tak ada markah. Sebab kita tak tahu pelaburan apa yang anda tengah bincangkan. Okey, sediakan asalan. Okey, sekarang anda cuba tengok semula definisi dia. Yang ini adalah hubungan antara pelaburan dengan pendapatan kan. Jadi sekarang saya nak tanya tentang faksi Y dia. Apa yang perlu dilabelkan pada faksi Y sini? I. Okey, good. Inilah. Y. Okay, good. Why ya? Sebab sekarang kita tengah kaji hubungan antara pelaburan dengan pendapatan. Kan tadi definisi dia anda boleh nampak. Satu kita kata tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Satu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Dan anda tengah bincang pasal pelaburan kan? Itulah sebab faksi anda satu akan jadi I, lagi satu dia akan jadi Y. Okay, yang ini pun sama. Yang ini I, ini Y. Okey, sekarang kita cuba tengok pelaburan autonomi dulu. Yang ini. Tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau tidak dipengaruhi oleh pendapatan, saya nak tanya, apa elok dia? Mendekat ke, mendata ke, mencerun ke atas ke, mencerun ke bawah ke macam mana? Mendata. Ya, secara mendata ya. Dan labelkan ini adalah I. Okey, ingat ini adalah pelaburan autonomi dan kita kata bahawa dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara punya. Okey, nanti Miss akan tunjukkannya. Okey, cuba tengok pelaburan terarah pula. Kalau berdasarkan definisi dia, kita kata dia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi, apakah bentuk kelok dia? Menaik. Menaik. Okey, menaik macam ini kan? Betul tak? Betul. Okey, labelkan I. Okey, sekarang kita cuba tengok aspek yang seterusnya yang kita boleh bandingkan. Kita sudah tengok dari segi definisi, raja. Yang ketiga itu mungkin kita boleh cerita pasal bentuk kelok. Okey, bentuk kelok ya ataupun fungsi dia. Okey, tadi yang ini, dia sebut yang ini adalah secara mendata kan. Selain daripada mendata, ada ke perkataan lain yang sesuai digunakan juga? Okey, berkaitan dengan kelok, selain daripada mendata ke, adalah lebih sesuai kita guna perkataan yang berkaitan dengan ekonomi, iaitu bersifat anjau sempurna. Anda pernah belajar masa semester 1 kan? Okey, ataupun anda boleh kata dia adalah selari dengan faksi pendapatan pun boleh juga. Okey, jadi dekat sini yang saya terima anjau sempurna, selari dengan faksi pendapatan dan kalau anda nak bagi secara mendata saya pun boleh terimalah. Okey, yang ini pula. Okey, tadi jawapan yang diberikan dia kata dia adalah menaik. Ini mencerun ke mana? Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Yes, good. Okey, jadi sekarang berkaitan yang ketiga itu adalah berkenaan dengan bentuk dia. Okey, jadi pelajar pun beritahulah tadi yang pertama itu pelaburan autonomi ya. Okey, kita beritahu bahawa bentuk kelok bagi pelaburan autonomi adalah bersifat anjau sempurna. Okey, ataupun anda kata dia adalah selari dengan faksi. Faksi apa tu? Faksi pendapatan. Faksi pendapatan itu pendapatan negara lah. Ataupun kalau anda nak kata, Miss, dia mendata, okey boleh je. Tapi preferable anjau sempurna dengan selari dengan faksi pendapatan. Okey, lepas itu kita nak bincang pasal pelaburan terarah kan. Okey. Juga tengok, juga sama kita tengok semula kelok ini.
mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Jadi nanti masa anda buat ayat pun sama, bagi tahu bentuk kelok pelaburan terarah ataupun bentuk fungsi bagi pelaburan terarah adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, tetapi sekarang anda kena ingat, kita dengan bincangkan apa? Banding ataupun beza. Jadi apa perkataan yang kita kena masukkan? Okey, jadi sekarang saya nak minta pelajar cuba huraikan bagi perenggan ini. Bentuk kelok bagi pelaburan autonomi adalah bersifat anjang sempurna dan selari dengan paksi pendapatan negara. Okey, Seterusnya bentuk bukan seterusnya. Ini Oh, soalan manakala pelaburan terarah pula mencorong ke atas dari kiri ke kanan. Okey, cuma satu perkataan hilang. Anda sepatutnya sebut manakala bentuk kelok bagi pelaburan terarah. Tadi hilang satu perkataan je. Okey boleh ya? Okey. Okey, so itulah cara kita nak huraikan. Okey, bagi perenggan yang ketiga ini. Sudah dah. Okey, tadi yang kita jelaskan itu adalah bentuk dia saja. Sekarang yang keempat ini anda boleh cerita pasal huraian kelok. Ataupun kita kata huraian raja tersebut. Macam mana kita nak huraikan? Okay, kan tadi kita kata pelaburan autonomi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan kan? Kita akan buktikan ayat ini. Okay, cuba tengok ya. Okay, katakan pendapatan meningkat. Ini Y kosong. Dan meningkat ke Y1. Y kosong meningkat ke Y1. Apakah kesan terhadap pelaburan? Tengok sini. Sama. Kekal pada? I kosong. Yes. Jadi sekarang anda dapati bahawa walaupun pendapatan meningkat, pelaburan autonomi dia masih sama dan kekal pada I kosong. Itulah sebab kita kata dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Okey. Sekarang kita cuba tengok pelaburan terarah, katakan pendapatan meningkat. Okey, dotted line ya, ini Y kosong. Kalau Y kosong, sentuh fungsi pelaburan, ini I kosong. Kalau tingkat dari Y kosong ke Y1. Ini Y1. Sentuh fungsi pelaburan ini, tarik ke sebelah kiri. Apa yang anda dapat daripada raja ini apabila pendapatan meningkat dari Y kosong ke Y1? Apabila pendapatan bertambah daripada Y0 ke Y1, fungsi pelaburan yang ini pelaburan je. Fungsi yang kilok itu fungsi. Sekarang disebut pelaburan. Pelaburan terarah meningkat daripada I0 ke I1. Yes, good. Okay, jadi daripada ini anda dapati bahawa dia adalah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Dan hubungan dia adalah secara positif. Sebab Y naik, I pun meningkat. Ataupun selain daripada positif, anda boleh kata secara langsung pun boleh. Okey, jadi sekarang saya kata yang keempat itu adalah berkaitan dengan huraian kelok kan. Jadi masa anda huraikan kelok tersebut, anda boleh kata dengan berdasarkan raja. Okey, mungkin ini anda labelkan raja A, ini anda labelkan raja B. Okey, berdasarkan raja A, apabila pendapatan meningkat, bla bla bla. Pelaburan macam mana? Lepas itu, jangan lupa insert perkataan manakala. Bagi raja B pula macam mana? Okey, cuba huraikan bagi perenggan ini. Apabila berdasarkan raja A. Okey, berdasarkan raja A, apabila pendapatan negara meningkat, pelaburan meningkat dari Y0 ke Y1. Pelaburan kekal pada I apa tu? I0. Kalau boleh mention pelaburan autonomi kekal pada I0. Manakala bagi Raja B, apabila pelaburan negara meningkat daripada Y0 ke Y1, pelaburan terarah juga meningkat daripada I0 ke I1. Menunjukkan hubungan? Menunjukkan hubungan positif. Yes, good. Thank you. Itulah huraian raja dia. Jadi nanti berdasarkan raja itu anda huraikan dan masukkan lagi lah
Okey, yang last itu adalah berkaitan dengan huraian. Huraian kelok ataupun huraian raja dia. Okey, jadi sekarang Miss ulaskan sekali lagi apakah benda yang kena ada. Okey, soalan ini adalah minta bezakan antara pelaburan autonomi dengan ta'aruf. Jadi yang pertama, kita bagi definisi dulu. Okey, supaya anda jelaslah apa definisinya. Ingat, pastikan anda masuk perkataan manakala ataupun tetapi pun boleh. Kemudian diikuti yang kedua, sila bagi raja dan pastikan raja yang anda sediakan ada label. Ini pelaburan autonomi, ini pelaburan ta'aruf. Okey, dan kemudian yang ketiga, okey, bagi tahu tentang bentuk kelok dia ataupun bentuk fungsi dia lah. Okey, dan the last one, huraikan raja tersebut. Daripada raja yang anda lakar tadi itu, huraikan. Dan buktikan bahawa dia adalah selaras dengan definisi anda. Sebab satu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, satu tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Okey, jadi itu adalah perbincangan lah bagi soalan esei 2. Okey, so sekarang Miss akan go through seorang-seorang. Tengok siapa yang ada masalah berkaitan dengan soalan tersebut. Okey, Kesha. Miss, saya nak tanya. Ya. Cara jawab esei ni kita masukkan semua 1, 2, 3, 4 tu dalam satu perenggan ataupun kita asingkan? Okey, cara jawab esei itu sepatutnya macam ini. Okey, katakanlah anda biasa lakar raja ke atas punya. Okey, so tak apa, anda lakar raja dulu, you buat 2 raja ke atas ini. Okey, dan you pun labelkanlah seperti apa yang Miss tunjuk tadi itu. Lepas tu di bawah huraian kat sini, the first one, kan you banding dari segi definisi kan. Then you underline. You tulis. Definisi bagi pelaburan autonomi bla 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 bla, manakala bagi pelaburan ta'aruf pula. Okey. Habis itu selang satu baris. Yang kedua itu kita bincang pasal bentuk kelok kan ataupun bentuk fungsi dia. So you underline. So you tulis lah. Bentuk bagi kelok bla bla bla. Okey, manakala tulis. Habis juga sama selang satu baris. Sambung the last one. Huraian. Huraian kelok ataupun huraian raja. So you tulis. Jadi cara jawab esei sepatutnya macam ini. Okey ke Kesha? Okey, faham Miss. Thank you Miss. Okey, sama-sama. Okey, cuma Miss nak beritahu masa setiap kali apabila Miss bincang soalan esei dengan anda, memang saya ada tulis 1, 2, 3, 4. Okey, ingat ini sebenarnya merupakan rangka jawapan yang kena ada saja. Masa anda tulis esei itu, okey, memang tengok, memang Miss tak tulis 1, 2, 3 pun. Okey, anda hanya terus tulis esei sahaja. Okey, yang ada nombor-nombor itu ataupun ada huruf A, B, C ke, itu sebenarnya merupakan satu bantuan kepada pelajar apakah perkara yang perlu anda sediakan dalam esei anda. Okey, jadi selesailah perbincangan bagi soalan esei 2 ini. Okey.